Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid saya. Alhamdulillah dengan izin ilahi kita bertemu lagi walaupun bukan secara bersemuka tetapi secara maya ataupun secara PDPR. Okey. Baiklah, untuk PDPR Pendidikan Kesihatan kali ini kita akan belajar mengenai topik baru untuk minggu yang ke-15. Sebelum ini, semasa bersemuka, cikgu dah ajar berkenaan dengan topik merokok. Kemudian yang topik seterusnya adalah berkenaan dengan yakin boleh. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada topik yang seterusnya. Untuk topik kali ini adalah berkenaan dengan keluargaku sayang. Jadi, pada topik kali ini, objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memahami batas sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan. Okey. Yang seterusnya adalah mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat dalam perhubungan kekeluargaan. Menjana idea kesan tidak menjaga batas sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan. Jadi, mengenai sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat, murid-murid semua telah belajar dan telah memahami apa maksud sentuhan tidak selamat, sentuhan tidak selamat. Semua itu telah diajarkan dalam pembelajaran yang lalu. Okey. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebelum kita pergi dengan lebih jauh kepada topik kekeluargaan, marilah kita mengenal apa itu keluarga. Sebelum kita nak belajar, kita kena kenal dulu kan, apa itu keluarga. Okey, jadi keluarga ni, dia adalah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah. Maknanya pertalian darah ni adalah melalui perkahwinan. Contohnya perkahwinan ibu dan ayah awak. Kemudian mendapatkan zuriat, maka lahirlah awak. Itulah yang dinamakan, itulah yang dikenali sebagai pertalian darah. Okey. Dalam keluarga, kita ada beberapa jenis ataupun beberapa orang dalam keluarga, kan? Okey, jadi dalam keluarga kita ada dua jenis keluarga ataupun dua bentuk keluarga, iaitu keluarga asas dan keluarga kembangan. Jadi untuk keluarga asas, apa ni keluarga asas ni? Keluarga asas ni dia adalah terdiri daripada ayah awak. Okey, kemudian kita ada ibu awak. Seterusnya lagi ada abang, ada kakak dan juga ada adik lelaki ataupun adik perempuan. Okey, 5 individu penting ini adalah dinamakan keluarga asas. Maknanya dia menjadi tunjang kepada keluarga awak. Okey, kemudian kita tengok, kita lihat kepada keluarga kembangan. Keluarga kembangan ni adalah termasuklah datuk, nenek, kemudian kita juga ada pakcik. Pakcik di sebelah ibu ataupun di sebelah ayah, tidak kisah. Okey, kemudian kita juga ada makcik, sama ada ibu saudara, bapa saudara, itu semua adalah makcik. Kemudian sepupu, kita juga ada sepupu. Jadi, boleh anda lihat, boleh murid-murid lihat perbezaan antara keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Jadi kita beralih kepada bab seterusnya, iaitu sentuhan selamat dalam keluarga. Jadi sebelum ini, anda dah belajar mengenai sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat. Contohnya di sekolah, di manakah tempat yang boleh kawan-kawan sentuh, yang di manakah tempat yang tidak boleh kawan sentuh. Maknanya itu semua termasuk dalam definisi sentuhan selamat dan tidak selamat. Jadi,
Sentuhan selamat juga dia perlu ada dalam keluarga. Jadi, kalau kita tengok kepada gambar rajah yang pertama. Gambar rajah yang pertama, ada seorang kakak, ada seorang adik perempuan dan ada seorang adik lelaki. Okey, cuba tengok tangan kakak tu. Tangan kakak tu dia berada di bahu adik tu. Di bahu adik dia kan. Okey, kalau awak tengok dekat situ, itu adalah dinamakan sentuhan selamat. Sebab apa? Sebab dia tengah menolong ataupun tengah membantu adik dia untuk membaca Al-Quran. Jadi kita tengok kepada gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kita tengok seorang ayah sedang bermain bersama anaknya. Okay, jadi adalah menjadi tugas seorang ayah untuk membahagiakan seorang anaknya. Betul tak? Okay, jadi itulah ini sentuhan yang dibuat oleh ayah tersebut adalah sentuhan selamat kerana tidak mendatangkan apa-apa kecederaan ataupun kecurigaan terhadap anak tersebut. Jadi kita tengok kepada gambar yang ketiga. Kalau tengok kepada gambar yang ketiga, kita dapat lihat seorang kakak sedang menyikat rambut adiknya. Okey, jadi bila berlaku sentuhan di kepala, kita ingat balik apakah maksud sentuhan. Jadi sentuhan ni adalah apabila awak disentuh, apabila anda disentuh, dia akan mendatangkan satu emosi ataupun perasaan. Jadi bila kita disentuh di kepala, di bahu contohnya kan, di sini kan. Jadi kita akan ada satu perasaan ataupun emosi bila kita disentuh. Jadi emosi itulah yang menentukan sama ada sentuhan itu selamat atau tidak selamat. Jadi kalau kita tengok balik kepada gambar rajah tersebut, jadi sudah tentulah dia adalah sentuhan selamat. Sebab apa? Sebab mestilah adik dia akan berasa gembira apabila disentuh oleh kakaknya. Kakaknya tengah menyikat rambut kan. Okey. Jadi, kita tengok lagi kepada gambar yang seterusnya. Gambar yang seterusnya adalah gambar seorang murid lelaki ataupun seorang lelaki yang mana dia terbaring di hospital. Dia terbaring di katil hospital. Okey, kalau nampak dekat situ ada satu tangan. Satu tangan yang mana tangan tersebut adalah mungkin tangan ibu dia ataupun tangan kakak dia yang mana bertujuan untuk merawat. Okey, kalau mengikut sentuhan selamat dan tidak selamat, kalau seseorang orang asing ataupun orang yang tidak dikenali sentuh kita di bahagian dada, sudah tentunya itu adalah sentuhan tidak selamat kan. Tetapi dalam konteks ini, dalam gambar ini, sentuhan ini adalah bertujuan untuk merawat ataupun mencuci luka ataupun memberikan ketenangan kepada orang yang sakit tersebut. Jadi itu sudah tentu adalah sentuhan selamat. Jadi kita tengok gambar yang seterusnya. Seorang ibu sedang mencium pipi. Sedang mencium pipi anak perempuannya. Jadi sebagai seorang ibu, dia ingin menunjukkan kasih sayang terhadap anaknya. Mestilah dia akan memberikan satu ciuman. Betul tak? Jadi ini adalah sentuhan selamat. Okey. Jadi kita beralih pula kepada gambar yang seterusnya. Kalau kita tengok gambar tersebut kan, kita nampak berlaku sentuhan antara tangan adik lelaki dengan kakak perempuan tersebut. Jadi kakak lelaki dengan kakak perempuan dengan adik lelaki sedang bermain bersama-sama untuk mengisi masa mereka. Jadi itu adalah sudah tentu sentuhan yang selamat dalam keluarga. Jadi ini adalah beberapa contoh gambar yang menunjukkan sentuhan selamat dalam keluarga. Cuma perlu diingatkan, terdapat juga berlaku beberapa sentuhan tidak selamat. Berlaku sentuhan tidak selamat dalam keluarga.
Jadi, apa kesan dia kalau kita tidak menjaga batas sentuhan dalam keluarga ni? Kalau kita tidak mengamalkan kalau berlaku sentuhan tidak selamat dalam keluarga, apa kesan dia yang akan berlaku terhadap diri kita? Ataupun kesan dia yang akan berlaku terhadap keluarga? Jadi, yang pertama sekali adalah rogol. Jadi, banyak kita lihat di televisyen contohnya, di radio, dekat Facebook pun ada kan. Dekat berita-berita berlaku kes rogol sesama dalam keluarga sendiri. Ini adalah disebabkan akibat tidak menjaga batas sentuhan dalam keluarga. Maknanya, apabila awak sudah meningkat dewasa, awak perlulah menjaga tubuh badan awak sendiri. Okey, jadi pernah saya katakan awak adalah tuan kepada awak, adalah bos kepada tubuh badan awak. Jadi tidak ada orang lain yang boleh sentuh tubuh badan awak melainkan awak sendiri. Jadi termasuklah keluarga awak, dia pun tidak boleh sentuh sesuka hati. Jadi awak adalah bos. Awak yang menentukan siapa yang boleh sentuh, siapa yang tidak boleh sentuh. Jadi akibat tidak menjaga batas sentuhan, dia juga akan mengakibatkan berlaku pencabulan. Macam saya cakap tadi, awak adalah bos terhadap badan awak, terhadap tubuh badan awak. Jadi awak yang menentukan. Jika ada anggota keluarga ataupun ahli keluarga asas ataupun ahli keluarga kembangan, contohnya sepupu, pakcik awak yang mencabul, yang menyentuh bahagian alat sulit. Jadi itu adalah tindakan yang salah. Itu adalah tindakan yang sama sekali tidak betul. Itu adalah sama sekali salah di sisi undang-undang. Sebab apa? Sebab dia tidak mendapat keizinan awak. Sepatutnya dia tidak boleh menyentuh awak sesuka hati. Jadi itu adalah yang dinamakan sentuhan tidak selamat dalam keluarga. Okey, jadi apa lagi kesan dia kalau kita tidak menjaga batas sentuhan dalam keluarga ni? Dia juga akan menyebabkan berlaku penderaan seksual. Okey, penderaan seksual. Contohnya, kalau saya bagi contoh, ini contoh saja. Contohnya, seorang ayah ingin mendenda anaknya. Kalau kita biasa lihat, denda ni biasanya ayah akan cubit dekat telinga kan. Okey, tetapi untuk penderaan seksual, ahli keluarga ni dia akan mendera melalui di bahagian alat genital ataupun di bahagian kemaluan. Contohnya di punggung. Contohnya di alat kemaluan. Okey, jadi untuk kesan yang seterusnya akibat tidak menjaga batas sentuhan adalah berlakunya sumbang mahram. Okey, sumbang mahram ni apa maksud dia? Sumbang mahram ni adalah perbuatan zina ataupun perbuatan melakukan seks sesama ahli keluarga sendiri dengan kerelaan. Maknanya dengan sesuka hatilah. Maknanya bila dah berlaku pencabulan dan bila kita senyap tidak mengambil apa-apa tindakan walaupun kita tahu benda itu salah, dan apabila perkara itu berlanjutan sampailah ke satu tahap yang lama, awak akan membiarkan, tanpa tidak sedar, awak akan membiarkan perkara itu berlaku dan berlaku secara berulang. Jadi akan berlaku sumbang mahram ataupun penzinaan ataupun seks sesama ahli keluarga di dalam keluarga. Jadi ini semua adalah tindakan yang salah. Keempat-empat ini, rogol, pencabulan, penderaan seksual, sumbang mahram adalah perkara yang sangat salah di dalam keluarga dan di sisi undang-undang negara kita. Jadi kalau ada sesiapa ataupun kalau ada ahli keluarga yang melakukan ataupun yang membuat perkara sedemikian terhadap awak ataupun terhadap sesiapa sahaja,
awak perlulah melaporkan kepada orang yang awak percayai. Jangan diam sahaja. Tak baik, tak elok, salah sama sekali. Okey, untuk yang seterusnya. Jadi yang seterusnya adalah tugasan. Selesai sahaja topik pembelajaran, mestilah akan ada tugasan. Betul tak? Jadi tugasan ini dia adalah bertujuan untuk awak ingat balik, untuk awak ulang kaji, untuk awak tahu balik apa ataupun perkara yang cikgu dah ajar kepada awak. Jadi untuk tugasan kita pada kali ini, senang sahaja. Awak buka sahaja buku teks pada muka surat yang berikut. Okey. Kemudian, cikgu nak awak salin soalan nombor 1. Tulis selamat pada sentuhan selamat dan tidak selamat pada sentuhan tidak selamat dalam ruangan kosong di bawah. Okey, arahan dia. Yang pertama sekali, gambar awak tak perlu lukis. Awak tak perlu lukis gambar. Awak hanya perlu buat A, B, C, D, E dan F dan A apa? Selamat atau tidak? B, selamat atau tidak? C, sentuhan selamat atau tidak? Jadi, awak tak perlu lukis gambar. Hanya buat A, selamat atau tidak. Okey, kemudian faham? Yang itu faham? Okey. Seterusnya, yang kedua adalah nyatakan tindakan kamu jika berlaku sentuhan tidak selamat dalam hubungan kekeluargaan. Maknanya dah selesai awak buat soalan nombor 1, ada 6 tu kan? Maknanya 6 jawapan lah semua sekali. Jadi, bila awak dah selesai buat soalan nombor 1, saya nak awak salin soalan nombor 2, nyatakan tindakan kamu jika berlaku sentuhan tidak selamat dalam hubungan kekeluargaan. Jadi saya nak awak nyatakan jika berlaku sentuhan tidak selamat dalam keluarga, apa tindakan awak? Apa yang awak akan buat? Jadi itu adalah tugasan kita pada hari ini ataupun pada kali ini. Jadi tugasan ini perlulah ditulis dalam buku pendidikan kesihatan. Okey, jadi pada buku pendidikan kesihatan tulis tarikh, tulis hari dan tulis soalan. Jadi tugasan yang telah siap, awak perlu ambil gambar ataupun awak perlu snap gambar dan masukkan ke dalam Google Classroom. Link ataupun pautan akan disediakan di link saya akan bagilah nanti. Link saya akan sediakan di dalam bentuk PDF. Okey, nanti guru kelas akan edarkan link tersebut. Jadi, sampai di sini sahaja. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Jadi, saya ingin mengucapkan sekian terima kasih. Jadi, jangan lupa tugasan yang telah siap perlu dihantar ke dalam Google Classroom. Jadi saya ingin mengucapkan supaya anda semua berada dalam keadaan sihatlah dan sentiasa menjaga SOP dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.